Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan Esra Awani meneruskan perkembangan liputan terkini berkenaan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dan juga penularan COVID-19 di negara kita. Setiap hari, ramai antara kita yang meraihkan wira-wira di barisan hadapan yang bertarung setiap hari menggadai keselamatan dan juga nyawa dan kesihatan mereka untuk menewaskan wabak COVID-19 di tanah air kita. Doktor, jururawat, kaki tangan kesihatan, anggota polis dan juga tentera dan macam-macam lagi. Tetapi mungkin ramai antara kita yang terlupa satu lagi golongan yang juga wira yang berada di barisan hadapan setiap hari. Petugas makmal yang mengendalikan ujian COVID-19 untuk kita membantu mengesan dengan lebih cepat dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mengelakkan penularan wabak ini. Mereka ini berdepan dengan sampel-sampel setiap hari yang mungkin mengandungi virus itu sekaligus juga menjejaskan atau merisikokan kesihatan dan juga keselamatan mereka. Apa agaknya suasana di dalam makmal ujian COVID-19? Mereka ini mainkan peranan penting kerana lebih banyak ujian yang kita lakukan, mungkin lebih ramai nyawa, lebih banyak nyawa yang kita boleh selamatkan. Saya mahu berlintas langsung sekarang dengan Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM ataupun kita sebelum dikenali sebagai HUKM, dari dalam makmal di Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Saudara Luqman. Okey Prof, ini mungkin kali pertama kita dapat membuat liputan dari dalam makmal COVID-19 saya rasa di antara semua saluran di Malaysia sekalipun. Okey Prof, terima kasih kerana menyertai kami. Pertama sekali mungkin boleh kongsikan berapa sampel yang diterima oleh makmal UKM setiap hari, sampel COVID-19, dan berapa ujian saringan yang boleh dilakukan oleh datuk dan juga pasukan di makmal di sana dalam masa sehari. Okey, terima kasih Saudara Luqman kerana bertanya soalan tersebut. Saya bercakap daripada makmal Jabatan Perkhidmatan Diagnostik di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Setiap hari kita boleh melakukan sebanyak 300 sampel, yang mana kita menerima 200 sampel daripada makmal kesihatan awam kebangsaan, dan kemudian kita juga memproses sampel-sampel daripada hospital kami itu sendiri, termasuk sampel daripada pesakit dan kaki tangan. Di samping itu, di hospital ini juga dibantu oleh satu lagi makmal di UMBI, iaitu UKM Molecular Biology Institute, di mana di situ kita juga boleh memproses sebanyak 192 sampel sehari. Okey, Datuk, setakat ini media selalunya hanya dapat membuat liputan dari luar mengenai kerja yang dilakukan oleh frontliners kita, termasuk doktor, jururawat, petugas makmal yang membuat ujian COVID-19 setiap hari. Ramai yang tidak tahu bagaimana keadaannya behind the scenes di dalam makmal yang melakukan ujian saringan virus ini. Okey, mungkin Datuk boleh buat kami ronda-ronda sikit dan Datuk ceritakan, sebaik sahaja satu sampel itu diterima, apa proses yang perlu dilalui untuk mengujinya positif atau negatif COVID-19? Ya, terima kasih ya. Jadi proses ini adalah satu proses yang kita anggap agak rumit, kompleks dan memerlukan satu proses yang dijalankan secara jelas dan teliti. Pada mulanya sampel-sampel ini akan diterima pada waktu pagi oleh petugas-petugas di makmal kita. Pertama sekali kita kena pastikan ya, ID sampel itu. Kita juga kena pastikan yang semuanya lengkap, sampel yang betul, orang yang betul, supaya kita tidak mahu keputusan itu diberi kepada orang yang salah, because it's a disaster kalau kita bagi satu keputusan dan kita dapati daripada pasien salah. So kita amat teliti, amat berhati-hati apabila kita merekodkan sampel-sampel yang kami terima dengan jelas dan dengan baik, dan pastikan sampel itu adalah sampel yang betul dan sesuai untuk dijalankan ujian. Kemudian sampel itu akan diproses dalam makmal kita seperti mana yang penonton-penonton dapat lihat ya, di belakang saya ini. Kita mungkin boleh pergi ke hujung sana. Di sini ya, sampel-sampel ini apabila diterima, diproses, firstly kita kena deactivate virus tersebut supaya sampel itu selamat. Kemudian kita akan extract the gene, dan kemudian kita akan melakukan proses-proses di mana kita amplify the gene untuk dibolehkan dia dibaca oleh mesin yang berada di dalam makmal kita ini. Untuk keterangan yang lebih lanjut dan lebih detail, saya rasa setiap peringkat itu boleh dijelaskan oleh kita bersama saya. Ini seorang pakar
patologi kimia yang berada bersama saya ini, saya rasa step itu perlu dijelaskan dengan lebih teliti dari segi peringkat ke peringkat oleh Dr. Hanita. Dr. Hanita adalah timbalan pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Saya serahkan Dr. Hanita. Mungkin boleh jelaskan sikit Dr. Hanita. Okay, menyambung pada apa yang Datuk dah sebut tadi, untuk pengujian virus ini kita ada dua step atau dua peringkat. Langkah pertama adalah untuk ekstraksi virus, di mana virus ini pada masa ini ada masih aktif. Kita perlu mematikan virus ini, di mana kita akan memasukkan lysing agent, di mana virus ini akan dipecahkan. Apabila virus ini dipecahkan, RNA-nya akan dibebaskan dan di sini RNA itu akan kita extract. Kalau kita lihat proses ini adalah sangat kritikal, di mana kalau kita lihat staf-staf di sini memakai full PPE kerana virus itu masih aktif ya. Proses ini boleh dijalankan secara dua cara, iaitu pertama secara otomasi dan juga secara manual. Untuk proses otomasi, pendedahan pada kaki tangan akan berkurangan dan juga ianya lebih cepat ya. Ia mengambil masa, kita boleh melakukan sebanyak 64 sampel dalam 1 jam. Sekiranya ianya dilakukan secara manual, proses ini adalah agak rumit. Hanya boleh dilakukan dalam masa 12 sampel 1 jam, tetapi walau bagaimanapun ia dilakukan dalam kawalan begitu ketat, iaitu kita menggunakan biosafety cabinet untuk ekstraksi virus. Di sini RNA akan di-extract dan kemudian ianya akan dimasukkan ke dalam mesin real-time PCR. Proses ini akan mengambil masa lebih kurang 1,5 jam hingga ke 3 jam untuk mendapatkan keputusan ujian. Mungkin di sini kita boleh lihat ini adalah proses-proses di mana ekstraksi virus dijalankan secara manual sebelum ianya dimasuk ke dalam mesin RT-PCR. Dalam mesin RT-PCR, genetik virus itu akan ditentukan. Sekiranya ia memenuhi kriteria genetik virus COVID, maka keputusan ujian akan menjadi positif. So, mungkin soalan saya mahu tujukan kepada Datuk kerana Dr. Hanita tak dengar apa yang saya cakap, mungkin boleh tujukan kepada Dr. Hanita jika Dr. Hanita, jika sesuai. Okey Datuk, tadi saya difahamkan, saya dengar Dr. Hanita sebut 1,5 jam sehingga 3 jam untuk kita dapat keputusan secepat itu? Ya. Kita boleh mendapat keputusan tersebut secepat itu sekiranya kita mempunyai sistem automated yang kita ada. So actually kalau kita start running pukul 11, selalunya pukul 6 petang tu kita dah boleh dapat keputusan. Kita kena double check lah to make sure apabila keputusan tu keluar, kita kena double check dan kita kena pastikan keputusan itu adalah tepat dan tidak ada ragu-ragu. Kadang-kadang kita menghantar spesimen itu ke makmal lain dari interlab punya standardization supaya kita pastikan yang keputusan yang kita buat itu adalah bertepatan dengan piawaian standard yang ditetapkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Interlab standardization, adakah bermakna ia sampel itu mungkin dihantar ke beberapa makmal yang berbeza untuk menentukan keputusan itu memang tepat, Datuk? Tidak. Keputusan makmal kita adalah satu makmal yang menerima akreditasi 15189, adalah makmal yang diiktiraf standardnya yang tidak dan kemudian kita mempunyai pakar-pakar yang telah kami dibantu oleh pakar-pakar daripada Fakulti Perubatan, virologist, kita ada virologist, kita ada microbiologist, kita ada kalau kita lihat kita punya pegawai-pegawai sokongan kita ini mampu menjalankan tugas dengan baik. They have experience lebih daripada 20 tahun bekerja di makmal ini, pernah melalui wabak H1N1, SARS, MERS-CoV dan sebagainya. Kita tak ada masalah. Tetapi memang adalah satu perkara biasa, ya, kita akan menghantar kadang-kadang for the quality assurances, ya, kita memastikan yang makmal kita ini adalah piawai dan sepatutnya berlaku antara beberapa makmal itu memastikan bahawa result you beyond doubt that is actually standard regardless whether they tested here di IMR ataupun makmal-makmal lain. I think this is important untuk menjaga standards. Itulah komen saya. Okey Datuk, apa yang Datuk sebut tadi menarik kerana mereka di situ ada berpengalaman selama 2 dekad mengendalikan ujian H1N1, SARS dan sebagainya. Berdasarkan pemerhatian Datuk dan pengalaman melalui ujian virus-virus tersebut, bagaimanakah virus COVID ini, coronavirus COVID-19 ini berbeza dan mungkin lebih agresif daripada virus-virus lain yang pernah kita uji dalam sejarah sebelum ini? Right. Okey.
I think ini adalah satu virus yang baru. Masa mula-mula dia keluar dinamakan novel coronavirus. Ya. Apabila virus ini adalah virus baru, ya, apabila first time dia keluar di negeri China, ya, kita tidak ada orang di dalam dunia ini pada ketika itu yang tahu tentang kewujudan virus ini, tetapi secepat mungkin. This why it's very important that kita memberikan maklumat yang tepat, jelas, pantas kepada rakan-rakan kita di seluruh dunia. So the moment we all know about this, I think the whole world is getting ready, ya, untuk menghadapi virus ini. Now the problem with the COVID-19, ya, berbanding dengan yang lain-lain ini, dia mempunyai period tanpa gejala, asymptomatic period yang agak panjang. Ya, the problem is many of you, mungkin saya, anda dan mana-mana penonton yang berada di luar di sana, mungkin mempunyai virus tersebut, mungkin merebakkan virus tersebut kepada orang lain tanpa disedari. Sebab itulah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan menasihati untuk supaya kita berada di rumah, supaya kita jarakkan diri, ya, daripada penjarakan sosial, membasuh tangan dan juga melakukan beberapa nasihat-nasihat lain yang penting untuk mengurangkan jangkitan virus ini kepada orang lain. So we are all learning, we are all sharing data, and every day we look for the answers. So itulah jawapan yang pendek dari saya. Okey Datuk, tak apa. Kita asalnya kita menjadualkan sesi ini mungkin dalam 15 minit saja, tetapi kerana terlampau seronok kita melihat gambaran pertama dari dalam makmal COVID-19, pertama kali kita bawakannya kepada rakyat Malaysia. Kita ingin memanjangkan sesi ini kepada sehingga jam 4.30 nanti. Kita ada lagi 20 minit, tapi tak apa. Jadi kita boleh panjangkan jawapan dan kami ingin lagi melihat suasana di dalam itu, Datuk. Mungkin Datuk boleh round-round dan ronda-ronda sambil menjawab soalan saya, kerana kita nak lihat dalam tu bagaimana keadaannya. Dan Datuk, soalan seterusnya adalah setakat ini kita ada beberapa jenis ujian berbeza yang kita guna pakai di serata dunia untuk pengesahan COVID-19. Ujian-ujian ini mempunyai sifat yang berbeza, kadar ralatnya, kebarangkalian false negatif dan sebagainya. Tadi Datuk sebut jenis ujian yang diguna pakai di makmal HUKM ini adalah RT-PCR. Jadi bagaimanakah ujian RT-PCR ini berbeza dengan ujian-ujian lain? Adakah ia lebih bagus? Dan berapakah peratusan ketepatannya? Ya, setiap ujian yang kita jalankan di makmal ini adalah mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, di mana saya katakan kita make sure that standard kita ada yang kita jalankan di makmal ini adalah bertepatan dengan standard yang boleh diterima oleh pihak WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia. We know that our lab is very well equipped. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan di sana boleh melihat, ya, kita lihat semula, ya. This is one of the best equipped lab that we have to be able to cater for the needs of the hospital and the country. Ya, kita lihat pegawai-pegawai kita sedang memproses sampel-sampel yang diterima. Kita tahu kita mendapat pengiktirafan yang paling tinggi yang boleh didapati oleh makmal, iaitu ISO 15189, di mana makmal kita menerima akreditasi yang diiktiraf. Kita juga mempunyai pakar-pakar, 13 microbiologist, 5 virologist daripada Fakulti Perubatan yang membantu kita. Kita juga ada staf-staf yang terlatih. And they have the experience seperti mana yang saya sebutkan tadi, and they enjoy working di hospital ini. Dan kita memang akan pastikan yang piawaian kita ini, standard kita ini dijaga. Dan sebab itulah kita kata kita berhubung dengan makmal-makmal lain untuk memastikan bahawa apa yang kita buat di sini adalah bertepatan dengan piawaian yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwajib. So that's all what I can say buat masa ini. Our result is just as good as any other results makmal-makmal yang diiktiraf di negara kita. Ya. Okey, Datuk. Ketua Perkara Kesihatan sebelum ini berkata kita ingin meningkatkan kapasiti kita melakukan ujian sehingga 16,500 ujian sehari pada bulan ini. In fact, melihat kepada beberapa data termasuk populasi Malaysia, purata kes harian baru dan bilangan kes baru dan lama yang kita ada, adakah 16,500 ujian sehari ini amount yang optimum untuk kita mengawal wabak ini dengan efektif? Itu soalan yang itu sebenarnya patut dijawab oleh
Ketua Pengarah Kesihatan sendiri. Tapi bagi saya ya, people are talking about testing, test dan test. WHO kata test dan test. But we all know adalah mustahil untuk test 30 juta rakyat Malaysia pada satu ketika dalam jangka masa yang sangat pendek. So kita akan tengok apakah dia nilai yang optimum untuk kita test supaya kita rasa itu adalah satu angka yang betul. Now kalau kita lihat Korea Selatan mempunyai 100 makmal dengan penduduknya 51 juta orang, ya, hanya dan telah melakukan satu inisiatif yang kita anggap sebagai contoh kepada the rest of the world, ya. Mereka test 20,000 sampel sehari, ya, and we are looking at 16,500 dengan menggunakan 40 makmal lebih dan mempunyai penduduk yang hanya 30 juta, kurang daripada Korea Selatan. And we manage that. And the figure kita dapat adalah mengikut apa yang disarankan oleh WHO. Now WHO kata if you test 10 orang, ya, kalau 8 daripada 10 itu 80% daripadanya adalah positif, maka mungkin kita test terlalu kurang. Kita perlu test lebih ramai orang sebab mungkin ada lagi yang positif di luar itu yang kita tidak tangkap. So you must, in your 10 test, you mesti ada satu ataupun kurang yang positif. That means kita tahu, ya, you tak miss banyak di luar itu, ya. Kalau so 10%. Ours is about 7.6%, and at the moment that is actually below ataupun the standards yang set up by WHO. So kita amat menepati, kalau ikutkan data itu, kita menepati apa yang ditetapkan oleh WHO dan saranan WHO. Kemudian kita lihat bagaimana kita mengawal keadaan ini, ya. Kalau kita lihat, kita hanya ada, buat masa ini kita ada 4,000 pesakit yang positif. Now, kematian kita lebih kurang 65, ya, kita ada 65 kematian. Kita lihat di Amerika Syarikat, dia lebih 400,000 yang positif dengan kematian 13,000 orang, ya. When they started later than us. So we took action to do the MCO. Kita mengambil langkah-langkah kesihatan awam yang amat baik awal dan menunjukkan hasil, ya. Adakah ini maksud kita boleh relax atau tidak? Saya rasa when we have done a good job, we should continue the good job, ya. Kita dan tapi saya tidak mahu membuat sebarang spekulasi dan sebagainya sama ada kita perlu sambung atau tidak. But what we are doing, macam kita main bola lah. If you are actually winning 3-0 at half time, kita must continue do the good job supaya kita boleh menang 3-0 pada akhir masa. Jangan kita kalah 4-3 sebab kita telah terlalu relax setelah kita rasa kita telah leading 3-0. So far bagi saya kita telah kita berada di landasan yang betul. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia kerana mengambil langkah-langkah yang perlu diambil. Can we do better? Can we test more people? Terpulang kepada kemampuan makmal kita. Saya rasa buat masa ini that is what we think is actually achievable and that's what we should do. Datuk, secara ringkasnya kita perlu berhenti rehat selepas menjawab soalan ini, tapi kita akan kembali bersama dengan Datuk selepas ini. Tapi soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat, dari perspektif perubatan, in hindsight, Datuk, adakah kita perlu menguatkasakan MCO ataupun PKP lebih awal daripada yang kita buat hari itu untuk membantu mengawal penularan wabak ini dengan lebih efektif? Susah saya nak komen because it's always easy untuk kita kata with the hindsight of things, ya. With the hindsight of things, macam-macam kita boleh kata. Allah saja yang tahu, ya, apa yang akan berlaku dan apa yang tidak akan berlaku. So I think apa yang kita buat itu adalah bersesuaian dengan apa yang perlu dilakukan. We just have to continue doing what we are doing. If we are doing a good thing, then continue doing it. There's always room for improvement. We will continue to improve. Looking at the hindsight, it's very easy to say, but ada banyak faktor-faktor lain yang kita kena ambil kira. Ya, dan bagi saya it's not good to speculate. It's not good to say anything that we don't know about. So bagi saya, I think if we are doing a good job now, we should continue do a good job. Kita perlu teruskan apa yang kita buat dan kita perlukan kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama kami melawan virus ini.
Okey Datuk, kita perlu berhenti seketika. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan Datuk Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM, untuk kita melihat dengan lebih lanjut bagaimana suasana dari dalam makmal saringan COVID-19. Kita berhenti seketika. Kita sambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, kami akan meneruskan liputan istimewa kami secara langsung dari dalam makmal ujian saringan COVID-19 bersama dengan Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM, ataupun sebelum ini terkenali sebagai HUKM, dan beliau berlintas langsung dengan kita dari dalam makmal ini yang mengendalikan ratusan sampel swab yang mungkin mengandungi virus COVID-19. Ini adalah perjuangan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka juga adalah frontliners. Okey Datuk, kita dah bincang banyak perkara tadi sebelum kita berhenti rehat. Kapasiti ujian, bilangan ujian yang boleh dilakukan setiap hari. Kini ada banyak negara yang menemui lebih banyak kes positif apabila mereka mula melakukan lebih banyak ujian. Jadi kini apabila kita berupaya meningkatkan kapasiti melakukan ujian setiap hari, dan DG, Ketua Pengarah Kesihatan juga mencasarkan kita boleh melakukan sehingga 16,500 ujian setiap hari pada bulan ini, April. Adakah penemuan lebih banyak kes positif ini kerana kita melakukan lebih banyak ujian? Ya, mungkin itu adalah tidak mustahil sebab lagi banyak kita test, lagi banyak kita jumpa, lagi banyak kita cari, insya-Allah kita akan jumpa lagi lah. Memang disarankan kalau boleh kita nak test everybody, kita akan tag everybody dan kita akan isolate everybody supaya virus ini tidak merebak dengan begitu cepat sehingga kan menyebabkan kita tidak mampu untuk menanganinya. So mungkin disebabkan kita melakukan more test, therefore kita akan jumpa more positif. Itu ada satu kemungkinan. Satu lagi mungkin ada berlaku beberapa perkara ya di dalam bentuk gelombang. Umpamanya masa mula-mula dulu kita bulan Januari kita lihat kes kita hanyalah datang daripada luar negara, dan kita boleh pastikan mereka ini datang daripada negara mana, dan kita isolate mereka dan kemudian kita cuba kawal virus ini daripada merebak kepada penduduk tempatan. Kemudian kita lihat ada gelombang kedua bila berlaku perhimpunan di Seri Petaling umpamanya, di mana banyak kes-kes itu disebabkan oleh kluster berikut. Kita dengar baru-baru ini Director General of Health juga telah mengumumkan beberapa kluster lain yang telah dikenal pasti, umpamanya kluster yang pergi ke kenduri dan sebagainya. So kita kena elakkan mass gathering. Yang penting kita elakkan apabila seseorang itu mempunyai ataupun dijangkiti oleh virus tersebut. Yang sebenarnya saya sebut tadi, ramai mereka adalah tidak mempunyai gejala yang awal sehingga by the time dia sudah merebakkan jangkitan atau telah pass the virus to somebody else. So itulah yang paling penting. Apabila kita langkah-langkah seperti PKP ataupun MCO itu perlu dijalankan seawal yang mungkin apabila kita mengenal pasti bahawa ada satu threat kepada keselamatan negara, iaitu apabila kita kenal pasti ada kumpulan-kumpulan yang mana yang boleh mampu untuk merebakkan virus ini, dan apabila ada perhimpunan yang besar umpamanya big mass gathering yang kita sebutkan tadi, ataupun ada perjalanan penduduk-penduduk kita dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Umpamanya kita lihat kembalinya rakyat Malaysia daripada luar negara, kembalinya pelajar-pelajar kita dari luar negara, antara mereka yang datang daripada negara-negara yang berisiko tinggi. Jadi mereka ini kalau tidak diasingkan, ada antara mereka yang membawa virus tersebut, dia akan merebakkan ataupun to spread the disease di kawasan-kawasan luar bandar, kampung, rumah dan kepada keluarga masing-masing. So this is it. So mengganggu di situ Datuk, kerana kita kesuntukan masa. Saya ingin kalau boleh bertanyakan sebanyak mungkin soalan untuk penonton kita. Maaf saya memotong di situ. Okey Datuk, pertama sekali mungkin kita lihat tadi Datuk dah kongsikan keupayaan dan kapasiti makmal di sana yang sangat bagus, yang memadai. Tetapi apa lagi yang diperlukan oleh makmal di HUKM sana daripada kerajaan, daripada Kementerian Kesihatan untuk melakukan tugas ujian COVID-19 ini dengan lebih baik bergerak ke hadapan? Of course, kita
kita memerlukan sokongan yang kita boleh dapat daripada pihak kerajaan lah. Kita ada makmal yang terbaik, tetapi one of the problem ialah untuk mendapatkan kit. Ya, these kits are imported at the moment. Kita tidak menghasilkan di dalam negara. These kits are imported daripada negara-negara luar, terutamanya untuk kits kami daripada negara Korea. So we need to get them. But this is the problem because kebanyakan kit-kit ini dihantar ke negara-negara with Europe dan Amerika Syarikat sebab there's a new epicenter there. There is a lot more disease in there. So amat sukar untuk mendapatkan kit-kit tersebut untuk kita menjalankan. So we can ramp up. Kita akan memang mencuba untuk menaikkan lagi jumlah yang kita boleh test dalam sehari, tapi kalau tak ada kit kita susah. Saya nak perkenalkan sikit kalau boleh. Saya tahu bersama saya ni Encik Clarence ini adalah biosafety officer. Di sebelahnya menunjukkan inilah PPE. We talk about PPE. We need more PPE. Inilah dia PPE yang diperlukan. Mungkin Dr. Encik Clarence boleh terangkan sedikit apakah dia dimaksudkan oleh PPE itu dan cara pakai yang betul. Sebab ini bagi saya inilah penting yang kita boleh kongsi bersama. Okey, salam sejahtera. So untuk PPE kita, apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali kita tu akan buat penilaian risiko dulu. So kita kena tahu apa risiko yang kita menghadapi dan baru kita tu boleh membuat keputusan jenis PPE yang diperlukan. Okay, so sebab tu COVID ni adalah lebih kepada droplet. So that's why kita PPE sebegini pun sudah memadai. So memang mengikut apa yang telah dicarangkan. Okay, so kalau PPE ni apa yang penting adalah bukan saja mempunyai PPE yang cukup dan lengkap, atau cara pemakaian yang betul pun adalah penting. Kalau cara pakai dengan betul atau yang siapa-siapa yang pakai itu akan rasa kurang selesa lah, ya, sebab dia akan bagi protection tapi the downside will be the ketidakselesaan. Okey, dan bukan saja memakai masa pengendalian tugas kita masih perlu berhati-hati, dan seterusnya bila kita membuka semua PPE kita dan membuang PPE kita, turutan yang betul, cara yang betul juga adalah sangat penting untuk memastikan kaki tangan kita adalah selamat. Okey, Datuk. Ucapkan terima kasih kepada rakan setugas di situ, Datuk. Saya ingin menambah sedikit soalan kepada Datuk. Apa proses yang perlu dilalui oleh kaki tangan di sana, petugas makmal? Kita lihat ada gambaran dari Wuhan, dari serata dunia, mereka perlu makan PPE ini berjam-jam sehingga berbekas muka, sehingga berpeluh. Malah ada yang katakan di Wuhan sehingga mereka perlu pakai lampin kerana mereka tidak boleh buka apabila mereka mahu pergi ke tandas. Apa yang dilalui oleh petugas-petugas makmal kita di sini, dan masuk ke dalam pejabat, masuk dalam makmal, keluar daripada makmal, apa proses mereka perlu lalui dari segi sanitization, dari segi disinfection dan sebagainya? Ya, saya rasa soalan itu patut dijawab oleh kita punya petugas yang sendiri. Memanglah kurang selesa, ya, memanglah kurang selesa, memang panas, memang kalau bagi saya ini adalah tepuk dada tanya selera. If we continue doing the good thing, tidak menyebarkan virus ini, dan therefore kita mungkin dapat mendatarkan lingkungan tersebut. Kita tidak supaya kita punya health service boleh cope dengan bilangan yang ada pada waktu ini. At the end of the day, kita tak ada mana kita nak lari, ya. Virus tu tetap ada di dalam dunia ini, ya. Kita tidak boleh lari ke bulan, kita tidak boleh lari ke dalam lautan dalam, ya. Virus itu seperti mana virus-virus lain, H1N1, measles dan sebagainya, dia akan menjangkiti sejumlah penduduk sehinggalah penduduk tersebut mempunyai antibody ataupun ketahanan diri, immunity terhadap virus tersebut. Pada ketika itu virus itu tidak lagi mempunyai sebarang host dan dia akan mati dengan sendirinya. Cuma yang kita pastikan yang bahawa tidak terlalu ramai yang dijangkiti oleh virus tersebut pada satu-satu masa tertentu sehinggakan kita tidak mampu untuk menampung beban tersebut di hospital-hospital yang sedia ada. Alhamdulillah buat masa ini kita lihat hospital-hospital kita, sama ada hospital kerajaan, KKM, sama ada hospital pengajar universiti, sama ada hospital swasta, masih lagi mampu untuk merawat kes-kes yang COVID positif ini. Alhamdulillah, kita berharap mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keadaan ini berterusan sempena bulan puasa yang akan datang ini.
InsyaAllah, amin. Okey Datuk, untuk soalan terakhir, mungkin kita boleh pergi kepada staf Datuk di belakang sana, siapa yang pegang mikrofon tadi. Datuk sampaikan soalan saya ini kepada dia kerana dia tak boleh dengar. Perkenalkan nama dia, jawatan dan mesej dan rayuan dia kepada rakyat Malaysia di luar ini dari dalam frontline, dari barisan hadapan. Okey. Perkenalkan nama, jawatan dan juga bagi pihak semua ahli-ahli dalam jabatan ini, apakah mesej kepada rakyat Malaysia? Okey, saya Datin Dr. Anita Sulong, Ketua Jabatan Perkhidmatan Makmal Diagnostik. Mesej kami kepada semua rakyat Malaysia, stay at home and we must win to fight the virus. Okay, we must win. InsyaAllah kita akan menang supaya Malaysia kembali kepada sedia kala dan kita semua boleh kembali kepada hidup normal kita. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muklis UKM. Terima kasih kepada Datin, terima kasih kepada Dr. Hanita tadi, terima kasih kepada semua anda. Kami di luar ini sentiasa mendoakan anda dan menggemling tenaga melakukan apa saja yang mampu untuk kami bantu wira-wira di sana, bukan sahaja jururawat, bukan sahaja doktor, bukan sahaja polis dan bomba, tetapi juga petugas-petugas makmal yang merisikokan kesihatan mereka setiap hari, merisikokan nyawa mereka setiap hari untuk cuba menewaskan wabak ini daripada terus merisikokan lagi negara kita dan menyelamatkan anda semua. Peranan kita mudah sahaja. Duduk rumah, kekal tenang, hapus COVID-19. Ini peranan kita. Kita semua perlu memainkan peranan kita dan anda semua di luar sana juga adalah wira negara kerana memainkan peranan anda. Terima kasih doktor, terima kasih semua. Itu saja untuk Berita Awani jam ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Salam hormat.